saudara Sayuti Al-Idrus, saudara Muhammad Nazri Abdul Rahman, begitu juga Kak Nur Atikah, Nuresah Talib Bazik Aziz, Nuresah Talib Zakiyah Idrus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapa muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian, pertamanya syukur kehadrat Allah panjang lagi umur kita sehinggalah ke hari Jumaat ni, penghulu sekalian hari, yang mana Imam Ghazali ada sebut ni tentang hari Jumaat kita ni. Kalau dalam seminggu itu beracun, ni kata Imam Ghazali, ketahuilah hari Jumaat ni, inilah harinya, adalah hari penawarnya. Yang seminggu beracun tu, Jumaat hari ni penawarnya. Dan kalau dalam setahun beracun, ketahuilah bulan Ramadan, bulan puasa kita tu adalah penawarnya. Jadi mudah-mudahan kita selawat tak putus-putus lah pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu bapa yang saya kasihi sekalian, apakah boleh dengar jelas suara saya di sini? Sebelum kita nak mulakan kuliah kita ni, apakah boleh dengar jelas suara saya? Yang saya bersiaran dari dalam kereta ni, ya, di Pantai Hospital tu yang lambat sikit kita mula kuliah kita, kerananya saya berada di Pantai Hospital. Harapnya jelas dengar suara saya, ya. Terima kasih. Baik, ibu bapa yang saya kasihi sekalian, kuliah kita di Surau An-Nur kita berkait dengan sirah Nabi dan juga tasawuf. Atas dasar itu, hari ini kita nak ulang sikit berkenaan apa yang telah kita belajar berkenaan dengan tasawuf. Berkenaan dengan tasawuf. Ta-sa-waw fa-tasawuf. Yang orang kita panggil tasawuf. Tasawuf tu. Dan bila sebut tasawuf ni, macam-macam pandangan kita dengar ibu bapa sekalian. Ada yang kata apa dia? Tak boleh belajar tasawuf ni selagi tak faham Quran, tak faham hadis, kata setengah orang. Ada yang kata tasawuf ni tak boleh belajar, silap bawa, boleh jadi isim, boleh jadi gila, kata pula setengah orang. Ada yang kata tasawuf ni tak boleh belajar selagi tak faham makna Quran, tak apa Quran, tak faham fiqh. Ni perkataan yang selalu kita dengar ibu bapa sekalian. Ramai yang kata kalau nak belajar tasawuf, ini syaratnya, mesti buat benda ini dulu, mesti khatam Quran dulu, mesti faham bahasa Arab dulu. Soalnya ibu bapa sekalian, penonton yang saya kasihi, apakah betul begitu? Ni sudah kita bahas di surau An-Nur kita dalam siri yang lalu, sudah kita bahas. Cuma soalnya, apakah betul begitu? Betulkah kena tamat Quran dulu? Kena fahamnya bahasa Arab dulu? Kena alimnya fiqh dahulu, barulah layak kita belajar tasawuf? Ini yang kita nak bincang hari ini. Pertamanya tasawuf ni, ringkas cerita nak beri faham, ialah satu perbahasan ataupun satu ilmu berkenaan bagaimanalah nak sucikan batin, nak bersihkan hati. Itu maksud dia. Nak faham mudah tasawuf ni, nak faham mudah apa dia tasawuf. Tasawuf ialah bagaimana awak usaha nak bersih tu, nak cuci batin dan jiwa awak tu, termasuk saya lah. Kenapa? Kerananya saudara Faiz saya daripada Perak Teluk Intang, terima kasih jauh ni datang kuliah kita daripada Perak benar. Faiz, kenapa? Kerana wajah sebenar bagi setiap insan ialah batinnya. Saya ulang, ya, kata-kata ulama ni. Wajah sebenar setiap insan, kalau tengok di skrin telefon masing-masing tu, wajah saya ni, rupa saya ni, yang saling tak tumpah macam Datuk Jamal Abdillah ni, contohnya.
Sebenarnya bukan wajah ini yang kita sedang bicarakan dalam pengajian tasawuf tazkirah hari Jumaat kita ini. Bukan wajah ini. Tetapi wajah sebenar kita kat mana? Faiz, ya, Kak Zalila, kat mana agaknya wajah sebenar kita? Jawabnya batin. Ya, jawabnya batin ataupun hati kita ni. Ya, inilah wajah sebenar setiap insan. Kalau comel hatinya, comel lah dia. Kalau buruk, wa na'uzubillah, buruk pula pemilik batin hati tu. Jadi tasawuf yang kita nak belajar secara ulangan tazkirah Jumaat daripada surau An-Nur Serembang Selatan ini tak lain tak bukan sedang membicarakan tentang batin, tentang jiwa, tentang hati kita. Bagaimana nak bersih? Bila sebut bersih hati, Siti Maisarah, ya, ding gitar, Kak Noresah tadi, bila sebut bersih hati, dia samalah juga dengan bersih tubuh badan secara umumnya. Secara umum kita ni nak kena mandi sokmo setiap hari. Kadang 5 kali, kadang 6 kali dah. Kalau orang kerja berat bawah matahari, lagilah dia nak mandi banyak kali, panas. Beruh gigi pun ya, pakai bedak pun ya, pakai minyak rambut Jamilah Zam-Zam pun ya, sikat rambut, pakai baju molek, pakai seluar, pakai minyak wangi. Nampak tak? Kita jaganya luaran kita ataupun fizikal kita, biar bersih, biar comel, biar cantik. Kenapa kita nak cantik, nak molek tubuh badan? Supaya orang suka kepada kita. Kita pergi mana-mana orang tengok, segak sangat. Contohnya, kita datang mana-mana ke surau, ke masjid, orang suka semayang sebelah kita. Allah sedapnya semayang sebelah hajah ni, bau bunga tanjung dengan minyak Zam-Zam saja. Contohnya, inilah tujuan kita bersih tubuh badan yang zahir supaya diterima, ditengok, ditelek, dilihat orang. Tetapi bila sebut batin, hati, pun adalah wajib kita bersihkan dia, ibu bapa sekalian. Bukan kata sunat muakkad, bukan kata harus, tetapi wajib. Saya ulang sekali lagi, ya, wajib. Wajib kita bersihkan batin kita, hati kita. Betul ke wajib ni Ustaz? Ustaz ambil hukum kat mana wajib ni? Kata Kak Syamsiah. Agaknya lah ditanya orang kepada saya ni. Jawabnya nas Al-Quran. Al-Quran kita buka belek. Dekat mana? Surah yang kita baca semua bila nak witir tu. Bila nak witir dalam sembahyang tarawih. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Dia duduk dalam surah tu. Apa ayat dia yang kita nak sebut tentang wajib membersihkan batin hati kita? Wajib. Ayatnya, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Saya ulang. Qad aflaha man tazakka, sesungguhnya kata Allah, berjayalah orang yang membersihkan batinnya. Cuba dengar tu. Al-Quran kata apa? Orang bersih hati, bersih batin, bersih jiwa, berjaya. Rupanya agama ni dia nilai berjaya tak sama macam kita manusia nilai. SPM pangkat 1, 8A1 terus menerus, pointer periksa 4.8, 4.0 je dia punya limit. Tapi kerana cerdik berdoa lalu sampai keluar pecah rekod 4.8 contohnya. Tidak, agama tidak menilai orang berjaya begitu. Dah agama nilai macam mana? Agama nilai apabila satu orang itu bersih jiwanya,
Qad aflaha man tazakka, sesungguhnya berjayalah kalau orang itu bersih jiwanya, bersih batinnya. Bersih. Kalau bersih batin, bersih jiwa, itu orang berjaya tu. Cuba tengok baik-baik ibu bapa sekalian, menantu kita ada berapa orang? Menantu kita ada berapa orang sekarang? 5 orang ustaz. Okey. Cuba tengok 5-5 tu macam-macam peseng lah. Ada yang berjaya, ada yang kerja besar, ada yang PT tak putus-putus hantar ke kita kirim wang pos tiap-tiap bulan tu. Ada banyak. Ada seorang menantu kita ni dah. Kalau kita pergi rumah dia di Bangi sana, pegang butir tasbih sokmo, orang Terengganu panggil butir tasbih. Tasbih tu lah. Pegang sokmo, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Belah kiri tasbih automatik tekan. Hak ni hak jadi gerak, hak ni tekan. Maknanya kuatnya tasbih zikir. Kita tanya kenapa kuat sangat berzikir. Dia kata nak bersihkan batin, ayah. Mak. Kerana apa? Kerana saya ni dengan anak-anak gak mudah sangat nak marah. Dengan isteri pun mudah sangat nak angkat suara. Nampak tak? Dia tahu dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, maka bersih hati dia. Al-Quran kata, orang yang bersih hati, orang berjaya. Kalau nak berjaya, itulah caranya kita sebelum mati. Limit dia sebelum mati. Allah cubalah ibu bapa sekalian, saya bercakap ni diri saya juga. Bagaimana kita nak bersih batin. Qad aflaha man tazakka, berjayalah orang bersihkan hatinya. Nak bersih macam mana? Wa dzakara asma rabbih, dia berzikir sebut sokmo Tuhannya. Wa dzakara asma rabbih, dia sebut sokmo Tuhan. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Nabi sebut zikir subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Nabi kata rengang di mulut tapi berat bila masuk timbangan Tuhan. Tengok tu, rengang mulut. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. 2 rangkap saja. Dua kalimah saja. Nabi kata ringan, 2 sahaja, tapi berat dalam timbangan Tuhan berat. Jadi kita kalau nak bersih hati, Al-Quran ajar tadi, wa dzakara asma rabbi, zikirlah. Hari ni banyak mana dah zikir tu? Saya tanya diri saya sendiri dan ibu bapa sekalian ni, banyak mana dah zikir? Wa dzakara asma rabbi, kalau betul nak sucikan batin ni, sudah banyak manakah zikir kita? Fasalla, dan juga dia semayang, termasuk semayang tahajud tu. Memperbanyakkan tahajud, memperbanyakkan bangun malam, qiyamul lail, membangunkan malam. Orang lain tengah sedak-sedak tidur berdengkur, tetapi dia sanggup bangun, pergi bilik air, ambil wuduk, lalu dia menghadap kiblat dan semayang 2 rakaat, memohon ampun pada Allah. Ni caranya Al-Quran sebut pada kita. Orang berjaya ialah orang bersih hati. Satu. Kedua, nak bersih hati macam mana ustaz? Nak bersih hati tak cara lain. Wa dzakara asma rabbih, awak zikir ya, jangan lupa pada Tuhan ya. Fasalla, memperbanyakkan solat. Itulah solat tahajud, nafilah, solat sunat. Terutamanya kita bangun tengah malam semayang tu, berdoa tu, baca Quran tu. Inilah asas kepada kita kata tadi ibu bapa sekalian, Kak Zainab, Kak Syamsiah, tu yang kita sebut tadi tu. Bagaimana kita mengatakan bahawa tasawuf itu, bersihkan hati itu wajib, kerana nas Al-Quran kata wajib. Wajib bersih hati, bukan sunat bersih hati, bukan harus bersih hati, bukan sunat muakkad bersih hati. Wajib membersihkan hati. Selagi hati kita tidak bersih, kita belum berjaya. Bukan tidak berjaya ya, belum lagi. Belum berjaya. Kerana jiwa yang kotor akan terhijab dengan Tuhannya.
Apakah lagi maksud satu orang insan, maksud satu orang hamba Allah, kalau dia sendiri terhijab dengan Allah, dia jauh dengan Tuhannya. Itu sebab itulah Al-Quran kata orang berjaya bersih hati, kerana hatilah tempat Allah melihat hambanya insan di mana darjat di sisi Tuhannya. Baik ibu bapa sekalian, ni kita dah belajar bagaimana nas Al-Quran sebut pada kita wajib ya, rupanya kita nak bersihkan batin. Okey. Kedua, kita nak sebut di sini juga tasawuf ni sebenarnya apa dia? Kak Zainab, kalau boleh saya bertanya dari dalam kereta saya ni, Kak Zainab di rumah tu, ya, sambil-sambil sedang masak tu, saya nak tanya, tasawuf ni apa dia Kak Zainab? Tasawuf, waw fa, tasawuf. Tasawuf ni kata ulama, dia terbahagi kepada dua definisi. Saya ulang ya, ni kita dah belajar di surah An-Nur kita ni. Terbahagi kepada dua definisi. Pertama, definisi dari segi bahasa. Kedua, definisi dari seginya istilah. Apa beza bahasa dengan istilah? Apa bezanya definisi bahasa dengan istilah? Kalau definisi dari segi bahasa, ibu bapa sekalian, dia biasanya pendek-pendek. Oh, pendek sangat, tak panjang makna dia. Tapi kalau definisi dari segi istilah, panjang sangat. Zul, surah An-Nur kita panjang Zul. Kalau nak belajar tasawuf makna pendek, dia panggil dari segi bahasa. Tapi kalau nak belajar tasawuf dari segi definisi panjang sangat, itu dipanggil dari segi istilah. So dari segi bahasa yang pendek-pendek tadi, ulama pernah kata gini, ta'rifan atau definisi tasawuf ini sehingga 2000 ta'rifan. Allah, banyak sangat Kak Zakiyah. Kita belajar definisi tasawuf tengah hari tazkirah Jumaat ni daripada surah An-Nur, serembang selatan kita ni. Apa yang kita belajar tadi, tasawuf ni ada dua kategori definisi. Awak nak definisi panjang ke ataupun definisi pendek? Definisi pendek dipanggilnya bahasa, definisi panjang dipanggil istilah, yang kita dah belajar tu. Hak pendek tadi, definisi pendek tadi dari segi bahasa tu kata ulama, sehingga 2000 ta'rifan, 2000 definisi. Allah, walaupun pendek-pendek sampai 2000 makna. Tetapi kita tidaklah tahu semua makna tasawuf ni, tidak tahu, apatah lagi sampai 2000. Saya lagilah tak tahu. Yang tahu adalah 2-3 sahaja yang dipilih sebagai definisi paling utama dalam nak tentukan makna tasawuf tu. Daripada 2000 ta'rifan, tahulah kita 2-3, kita banyak tak tahu daripada tahu tu. 2-3 tu yang kita nak belajar. Apa dia pertama? Pertama, tasawuf ni kata ulama, ia berasal daripada kalimah sufu. Sa, waw, fa, baris depan. Saya aja ya. Sa, waw, baris depan su, fa, baris depan fu. Jadi sufu. Sementara jemaah nak tulis di kertas tu, saya tengok anak saya belakang sekejap, tulis sufu. Dia nak makan apa lagi? Ambil, nak makan ambil ya. Air ada kan? Makan. Walid mengajar sekejap, okey? Okey, alhamdulillah. Sufu. Sa, waw, baris depan su, fa, baris depan fu. Sufu. Apa maksud sufu? Sufu, ibu bapa sekalian, maksudnya ialah sejenis pakaian diperbuat dari bulu binatang. Mudah je nak faham ni. Saya akan terang dengan jelas sekejap lagi insya-Allah. Tasawuf katanya berasal dari kalimah sufu. Sa, waw, fa, bagi depan sufu. Apa maksud sufu? Pakaian, baju diperbuat dari bulu binatang. Saya ulang ya. Baju diperbuat dari bulu binatang. Dah apa pula kaitan baju dibuat daripada bulu binatang
dengan pengajian tasawuf yang kita nak belajar ni kat Siti Hajar, kat Asiah Yusof saya. Ya, apa kaitan lah ya pakaian bulu dibuat daripada binatang ni ustaz? Kaitan dengan tasawuf, apa kaitannya? Ini yang kita nak belajar. Bila ulama kata tasawuf itu berasal daripada kalimah Arab sufu yang bermakna pakaian dibuat dari bulu binatang, dia nak menunjukkan zuhud. Dia nak menunjukkan sederhana. Dia nak menunjukkan dunia ni ambil sekadar perlu sudahlah. Sebab sudahnya kita nak hidup kekal sungguh-sungguh di akhirat. Maka sebab itu dikatakan orang-orang yang kuat zikir, kuat bangun sembahyang malam, kuat puasa, kuat beribadat dan zuhud kepada dunia. Kalau zaman dulu, bukan zaman sekarang ni, dengar betul-betul tu, zaman dulu mereka dikenali melalui pakaian penampilan mereka. Biasanya macam mana pakaian penampilan mereka? Baju daripada kulit binatang. Kambing lah, sembelih kambing, lapah kulit, bersih molek apa, pakai buat baju. Ala qadar sangat bajunya. Jadi orang-orang seperti ini kalau zaman dulu, bukan zaman sekarang. Sebab apa saya tekankan zaman dulu? Dan saya katakan bukan zaman sekarang, sebab ada nanti definisi kita nak belajar sekejap lagi. Kalau zaman dulu orang yang memakai pakaian diperbuat daripada bulu binatang ini dikenal orang. Ni orang-orang sederhana. Jenis sederhana. Jenis tak ambil berat sangat pada dunia, tak salah melebih-lebih. Pakai ala qadar sudahlah, Kak Sabariah kata dia. Biarlah asal boleh tutup aurat, buat ibadat. Kalau pakai molek-molek sangat pun kita tinggal juga sudahnya. Ni orang-orang yang dalam hati mereka dulu sudah ada kesederhanaan, kezuhudan, zuhud pada dunia. Maka mereka pilih pakaian diperbuat daripada bulu binatang. Itu yang kita belajar tadi. Rupanya perkataan tasawuf. Ada ulama bahasa kata ia berasal daripada kalimah sufu yang bermaksud pakaian diperbuat daripada bulu binatang. Jadi kalau ada orang hari ni pakai pakaian diperbuat daripada bulu binatang, kita tak boleh kata tasawuf. Sebab keadaan dulu dengan zaman sekarang berbeza. Satu ni kita sudah belajar, kita ulang balik. Kedua, tasawuf juga dikatakan berasal daripada kalimah as-saffu. Seingat saya, as-saffu alif lam sa fa, ada syiddah sa'du atasnya bagi depan. As-saffu. Apa dia maksud as-saffu Kak Siti Hajar? Kak Sabariah, apa maksud as-saffu? Saf dalam semayang. Saf dalam semayang. Yang kita semayang tu, duduk saf, berebut-rebut nak duduk saf belakang tu pelik tu. Orang nak duduk saf depan, dia berebut nak duduk saf belakang. Cik, sila tuan dulu lebih afdal. Tuan dululah lebih afdal pasal tuan IJK masjid. Pelik dia. Orang berebut nak duduk ke depan, dia nak duduk saf belakang. Tu dikatakan as-saffu ialah kalimah yang membawa maksud saf dalam semayang. Dah apa kaitan saf dalam semayang dengan tasawuf yang kita bincang ni? Sehingga menjadi asal usul kalimah tasawuf itu dari kalimah saf dalam semayang. Apa kaitan tasawuf dengan saf? Jawabnya, orang zaman dulu, tu kita kata banyaknya definisi ni terbentuk zaman dulu lah. Sebab tu sampai sekarang kita boleh belajar. Kerana zaman dulu sudah terbentuk definisi itu. Zaman dulu, orang-orang tasawuf ni, orang yang bersih hati ni, mereka menguasai saf paling depan setiap kali semayang. Ni saya dah ringkaskan daripada kitab-kitab definisi tasawuf dah, untuk kita bincang mudah dalam tazkirah Jumaat kita ni, yang dibawakan oleh surah An-Nur kita, Serembang Selatan ni, fasa 2 ni. Ya, katanya apa dia? Katanya orang dulu hak jenis bersih hati, zikir tak berhenti, zuhud terhadap dunia, mereka ini terkenal menguasai saf paling depan.
Mana kalau kita pergi semayang, dang lah ke kita saf paling depan. Memang mereka semua awal datang solat sehingga mereka menguasai saf paling depan. Jadi atas dasar itulah bila disebut tasawuf, mereka ini orang yang menguasai saf. Saf, tasawuf, saf yang paling depan dalam sembahyang. Dua kita dah belajar dua dah. Kita nak belajar hari ni lebih kurang 4. Ya, daripada 2,000 takrifan, kita pun tak tahu semua 2,000 tu. Kalau belajar semua 2,000 tu, mati kita agaknya nak boleh ke perhabis. Kita ajar 3-4 sudahlah kita pakat-pakat belajar. 3-4 sudahlah untuk buat panduan. Jadi pertama tasawuf tadi kita dah belajar. Ia berasal daripada kalimah sufu. Pakaian diperbuat daripada bulu binatang. Sebab memang orang tasawuf zaman dulu, jenis pakai ala qada sudahlah buat baju daripada kulit binatang. Sudahlah ustaz. Itu dia satu. Ini zaman dulu. Kedua kita dah belajar tadi juga tasawuf berasal daripada kalimah as-saffu, saf dalam sembahyang. Sebab apa? Zaman dulu memang orang tasawuf dulu ni mereka menguasai saf paling depan setiap kali nak sembahyang. Setiap kali nak sembahyang. Ya. Ketiga dikatakan juga tasawuf ni berasal daripada kalimah as-safa'u. As-safa'u, bersih, suci, murni, lurus, tenteram. Itu maksud as-safa'u. Mana bersih hatinya, suci hatinya, tenteram hatinya. Dan memanglah yang kita nak kepada hakikat kebahagiaan satu insan yang menyembah Tuhan yang berkuasa penuh kepadanya ialah kebahagiaan berhubung dengan Tuhan, ketenteraman batin, ketenangan jiwa kerana adanya Tuhan dalam hati. Orang yang siapa tak ingat halal haram tu, tak kira daripada boleh ke awak, baik boleh ke saya, alang-alang menyelut perkasam biar sampai ke pangkal lengan. Muda hanya sekali, hidup pun hanya sekali, kerja yuk kerja, agi hidup agi ngelaban. Tu yang macam-macam orang buat panduan pepatah tu, nak tak kira halal haram tu. Orang begini sebenarnya tidak ada Tuhan dalam batinnya. Sebab tak ada panduan dalam hidupnya. Tidak ada ketakutan ia kepada Tuhan yang Maha Besar. Tidak ada ketenteraman, kebahagiaan dia untuk mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila sebut tasawuf ni as-safa'u, bersih, yakni hati satu orang tasawuf ni bersih. Hati satu orang sufi, ahli tasawuf, sufi. Hati seorang sufi itu lurus, tenang, tenteram. Saya buat contoh Muhammad Ihsan. Pernah dinukilkan satu riwayat seorang ahli tasawuf besar, namanya Sahlul Abdullah Al-Tustari. Rumahnya dimasuki perampok penyambung. Ni musim-musim PKP ni, jaga molek, tutup kunci rumah tu, jangan biar lepas kerana masing-masing orang ni dalam keadaan susah belaka. Ya, dimasuk perampok rumah Sahlul Abdullah Al-Tustari, satu orang tokoh tasawuf besar. Bila masuk, perampok ni ikat dia di tiang rumah, tiang seri tu. Ikat anak dia, ikat isteri dia. Lepas ikat, rompok harta dia, rompok. Bila lepas rompok, sebelum keluar membawa lari barang rompakan itu, perampok ni riwayat kata dia pergi dekat Sahlul Abdullah yang diikat di tiang, dia berbisik di telinga tuan rumah Sahlul Abdullah tu. Perampok bisik di telinga. Apa perampok kata? Cuba dengar. Cuba dengar ni. Perampok kata begini: wahai saudagar, bersyukurlah kamu pada Allah ya. Awak bersyukur ya. Syukur pada Allah awak ya. Dengar tu. Pelik dah ibu bapa sekalian? Pelik. Dahlah dia rompok rumah kita, dia nasihat kita pula. Awak kena syukur banyak ya. Tengok. Lalu menyebabkan Sahlul Abdullah ni heran. Perampok nasihat suruh sabar, dah awak rompok rumah saya, awak suruh sabar pula dah. Maka dia tanya, kenapa kamu nasihat saya suruh sabar?
Maka jawab perampok ni, sebabnya bila aku rompak rumah kamu, kamu sedih kan? Sedih. Tetapi cuba kamu fikir jauh sikit. Fikir jauh macam mana? Sekurang-kurangnya aku memecah masuk rumah kamu lalu merompak harta benda kamu. Kamu masih boleh hidup. Tetapi cuba kamu fikir jauh. Kalau iblis memecah masuk pintu hati kamu, lalu merompak iman dan takwa kamu, kamu nak hidup macam mana di akhirat? Tak boleh hidup. Tengok tuan, perampok punya nasihat tu level guru-guru tasawuf zaman sekarang, dia punya bahasa tu. Tu saya nak kata. Ni kisah ini dinukilkan dalamnya Haqaiq Anit Tasawuf. Kisah berkenaan hakikat-hakikat tasawuf oleh Syekh Abdul Qadir Isa, satu kitab tasawuf besar lah. Apa respon Sahlul Abdullah, ya, tuan punya rumah yang dirompak? Apa respon bila dia dengar nasihat tadi? Dia kata, aku halalkan semua harta aku kepada kamu kerana nasihat kamu ni sangat berbekas dalam jiwa aku. Tengok tu, dia jadi tenteram, dia jadi tenang. Walau tengah musibah, walau dirompak, disamu orang, boleh tenang dia. Sebab apa? Kerana tadilah mengingat akan Tuhan. Dan batin yang sentiasa mengingat kepada Tuhan akan bersih. Dan salah satu tujuan bertasawuf iaitulah as-safa'u, bersih, tenang, tenteram, nak suruh suci batin kita. Tiga dah kita belajar. Keempat, yang terakhir kita nak belajar, iaitulah tasawuf ini juga dikatakan berasal daripada kalimah Suffah bin Murrah. Suffah bin Murrah ni nama orang. Nama orang kuatlah ibadat zaman dulu, zaman jahiliah dulu. Ada satu abid, bahasa Arab dia panggil abid, terjemah bahasa Melayu ahli ibadat. Abid, ahli ibadat. Zaman dulu ada satu orang ahli ibadat, kuat sangat dia berzikir, semayang, puasa. Nama dia Suffah bin Murrah. Jadi oleh kerana dia kuat sangat ibadat, bila generasi terkemudian ni ada yang kuat ibadat juga, maka mereka akan kata, awak ni kuat ibadat macam Suffah bin Murrah zaman dulu saja. Awak ni kuatlah puasa macam Suffah aja. Awak kuatnya semayang macam Suffah. Awak ni kuatlah tahajud macam Suffah. Macam Suffah. Suffah. Tasawuf. Suffah. Tengok tu. Orang yang seperti Suffah tasawuf. Ni asal bagi kalimah tasawuf. Sebab itu ibu bapa sekalian, bila kita tengok pembelajaran kita tentang tasawuf ni, rupanya mustahak kita memahami ta'rifan dahulu. Supaya dengan ta'rifan tu kita dapat elok daripada tasawuf sesat. Banyak sekarang yang jenis sesat, dakwa ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, semayang pun tak betul lagi, ya, puasa pun pakai puasa niat astaghfirullahalazim. Banyak sangat pelik-pelik sekarang. Jadi bila kita belajar ta'rifan tadi, kita boleh elok daripada tasawuf yang tak betul. Kerana ada ulama kata tasawuf tadi seperti contoh, berasal daripada as-safu, saf dalam semayang. Maknanya semayang dengan tasawuf ada kaitan. Kalau ada orang kata dia belajar tasawuf atau guru tasawuf tiba-tiba tak semayang, ini bukan tasawuf. Kalau ada orang kata dia belajar tasawuf atau guru tasawuf dia semayang di rumah, ini tak betul. Kerana kalimah saf yang terbentuk darinya kalimah tasawuf menunjukkan jemaah. Jemaah ni saf biasanya ada di masjid. Kalau ada orang kata belajar tasawuf semayang seorang-seorang, tak semayang jemaah, sedangkan saf menunjukkan jemaah, itu bukan tasawuf. Kalau ada orang kata dia belajar tasawuf semayang lambat, semayang subuh tadi, usalli fardhu subhi gajahi lillahi ta'ala, ini bukan tasawuf. Bukan. Makna dengan mempelajari ta'rifan, kita akan tahu panduan untuk memilih tasawuf yang benar. Ya, tasawuf yang benar. Mudah-mudahan ibu bapa sekalian ada manfaatnya dengan tazkirah kita ini. Saya doakan selamat berkat kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.